Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' was samiul alim. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sedapnya makan es krim. Untunglah okey, kan es krim makan seorang ke? Mana ni, nak ikut jalan motor ke nak ikut jalan biasa? Jalan motor ke jalan biasa? Jalan motor ke jalan biasa? Tengok jalan, tengok sana sekejap. Kalau sana lapang, dia ikut jalan kereta lah, jalan biasa. Ikut jalan kereta lah. Ui, 808 macam nombor simbolik JR, elok tu Jaafar 808 Molek VGA 808. Tengok kereta ni, apa dia buat rapat ke kanan, ke kiri sikit, duduk tengah-tengah. Saya pelik betul kadang-kadang. Apa yang dia suka sangat duduk yang lorong tengah ni, nak ke kanan sikit, yang ini suka duduk ke tengah sikit. Nak kata tukar lorong, tak tukar lorong. Kalau nak tukar lorong, bagi signal, kita lagi lah laluan. Laju. Hampir tak kelihatan bersuk itu. Macam ni nak bagi signal, dipersilakan dengan segala hormat ni. Kalau bagi signal ni, insya-Allah no halnya lah. Jalan raya ni kan sama-sama punya. Macam Civic depan ni, berhemah anak siapa ni. Bagi saya nak tukar lorong tak ada hal. Yalah, kita faham kadang-kadang ada orang dia nak tukar, orang kata destinasi tu mendadak, ataupun dia rasa lorong dia tu lambat, dia nak duduk lorong yang lain. Tak ada hal, boleh je. Sebab road tax yang kita bayar tu, kenderaan yang kita bawa tu, dia bukan untuk khusus satu lorong je. Memang boleh tukar mana-mana lorong, tak ada masalah. Nak ke kanan, nak ke kiri, nak ke depan, nak ke belakang, nak ke atas, nak ke bawah pun boleh. Tapi bagi signal, supaya kenderaan lain, terutama motosikal ni, yang naik motor ni, boleh agak. Kita yang naik motor ni, kita orang yang naik motor ni, jangan risau, insya-Allah. Kalau kenderaan tu bagi signal cukup pada masa dan waktunya, pandailah kita orang cari jalan, bawa diri mana nak celah. Sebab saya dah cakap banyak kali kan, masing-masing antara kereta dengan motor ni ada kelebihan. Motor mungkin kelebihan cepat, nak parking senang berbanding kereta. Balik kerja, pergi kerja jam. Motor insya-Allah tak jam. Tapi kereta pun ada kelebihan. Kereta bawa tu taklah penat sangat, risiko pun kurang jauh daripada motor. Macam Wira ni, bagi signal. Ramai ni bagi signal. Sewajar ni nak pergi, tak ada hal je lah. Dipersilakan. Ada bagi signal, so kita boleh agak mana bila kita nak track, mana kita nak pergi. So istimewa lah, bagi saya lalu dululah. Tengok macam ni kau dah masuk baru nak bagi signal. Apa dah himpit. Agaknya mungkin ketika tu duduk dekat persimpangan dilema istiqorah yang dia buat tu belum lagi membuahkan hasil. Jadi dia tak tahu nak masuk lorong tengah ke nak stay lorong paling kanan. Saya kalau duduk antara lorong sini, saya suka bagi high beam. Saya tak suka guna horn sangat, tak takut orang terganggu kan. Tapi saya suka bagi high beam. So kalau high beam tu harapnya orang nampak. So bukan nak minta bagi laluan, just duduk dekat tempat masing-masing. Kalau nak tukar lorong, dia gunakan cara yang berhemah. So kita semua insya-Allah boleh sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Kalau
Kalau nak menghala ke Ceras, ke Kajang, guna lebuh raya Ceras Kajang ni, time-time macam ni pukul 5, 5.30, pukul 6 sampai pukul 7, 7.30. Inilah yang nyadap kita tiap hari. Inilah dia. Dulu masa saya belum belum naik motor, bawa kereta, benda macam ni ibaratnya dah jadi satu kebiasaan, satu kewajipan. Kena hadap tiap-tiap hari benda macam ni. Tapi bila saya fikir balik, ya Allah, masa banyaknya terbuang. Dia lebih parah lagi tu kalau tiba air hujan. Time balik kerja tu air hujan. Alhamdulillah, memang 2 jam lah dalam kereta. Daripada Kajang ke Ceras ni jarak tak jauh, 38km. Tapi kalau dah main hujan, air dah naik sikit, jam balik kerja. Kalau keluar office pukul 5.30, pukul 6, pendek kata maghrib pukul 8 lah baru sampai. Kalau tak kena gaya, maghrib kat mana-mana lah. Fikir punya fikir. Banyak masa habis atas jalan ni. Akhirnya ku kuatkan semangat, ku bulatkan tekad. Saya pun belilah Bambam first dulu, BMW C400 GT yang kini sudah pun bertukar milik, kalau tak salah, kepada seorang doktor katanya. Mudah-mudahan lah doktor manusia lah, GP, General Practice. Mudah-mudahan doktor tu dapat manfaat banyak lah daripada si Bambam tu, dan dapat khidmat pada masyarakat lebih baik lagi, insya-Allah, amin. Bagus abang ni, pakai glove, pakai jaket proper macam gini. Tak kisahlah naik kapcai ke, naik skuter ke, keselamatan wajib jaga. Ini salah satu kita punya ikhtiar dan usaha. Ni ada pula yang panggil dak. Dah kalau tak pakai macam tu, kalau takdir lah ada musibah apa-apa, jatuh ke, tergesek ke, cedera dekat tangan tu, kan main perit nak menanggung masa nak mandi, masa nak kena air. Kalau pakai glove, insya-Allah. Jangan cerita pasal sakit. Jatuh ni, apa nama jatuh mesti sakit ni lah. Tapi setidak-tidaknya kita kurangkan sikit risiko luka-luka tu kan. Mana boleh kita usaha lah. Bak kadar tu ketentuan Allah. Bak usaha peringkat manusia. Alahai, tak dan merah. Tak apa, kita guna jalan alternatif. Kata dah nunggu lama. Dia ada cara alternatif ni, tunggu tak. Hijau lah. Okey. Ini tak salah. Ini cara halal. Cara nak jimat masa halal. Tengok. Kan sampai tu. Bye-bye. Saya teringat sebuah kisah ketika Raja Namrud nak bakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika tu ada beberapa peristiwa yang berlaku. Api menjadi sejuk. Tapi saya nak cerita berkenaan dengan macam mana ada sekawan burung-burung kecil ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api yang tengah marak menyala tu. Tapi dengan izin Allah, Allah selamatkan. Tapi ada burung-burung kecil yang berusaha untuk mengambil air daripada dengan paruh dia yang kecil tu. Kemudian cuba memadamkan api yang sedang membakar Nabi Allah Ibrahim. Jadi ketika ada burung-burung besar yang tengok perilaku dan juga keadaan burung-burung kecil tu, boleh ke engkau padamkan api yang tengah marak menyala ni dalam keadaan yang
kau kecil, paruh kau pun kecil, air yang nak dibawa pun kecil. Jadi burung-burung kecil ni jawab, bukan soal berapa banyak air aku boleh bawa, bukan soal berapa kali aku nak kena ulang alik, dan bukan soal boleh ke tidak aku padam api ni. Tapi soal di sini ialah aku ada usaha ataupun tidak untuk menyelamatkan Nabi Allah. Pengajaran yang kita boleh ambil, sahabat-sahabat, bukan soal berapa banyak usaha dan ikhtiar kita untuk kita buat kebaikan dalam hidup, ataupun untuk kita berubah jadi baik kepada lebih baik, kurang baik kepada baik. Tapi sekuat mana kita usaha dan ada tak kita usaha, ataupun kita lebih banyak putus asa daripada usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.